Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 23 November 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Sarawak menjadi negeri pertama di Malaysia mewujudkan stesen pelbagai bahan bakar dengan menyediakan bahan bakar konvensional, tempat mengecas kenderaan elektrik dan juga tempat pengisian bahan bakar hidrogen. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, konsep 3 dalam 1 tersebut dibina dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC melalui SEDC Energi Sendirian Berhad selari dengan aspirasi Kerajaan Sarawak ke arah kelestarian alam sekitar. Menurut beliau, ianya ditubuhkan dengan peranan bagi penerokaan dan pembangunan sektor pemasaran serta perdagangan hiliran minyak dan gas melalui penubuhan Petros. As you know, the last 3 years, when I took over from Adnan, I pursued this to the extent of bringing Petronas to the court. We fought in the court and we won in that particular case. The winning is not for me but for Sarawakian, and we have done that. And we form our own Petros, our own oil company, and Petros will be able to be a partner in the exploitation of oil and gas with other investors. And lately, we have signed our commercial agreement with Petronas, where we have a say in the exploitation of onshore as well as offshore. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Multi-Fuel Refueling Station di MJC Batu Kawah pada Selasa. Ketua Menteri menambah, Sarawak juga mempunyai kuasa untuk menguruskan agihan gas melalui Petros yang akan menjadi pemain utama bagi industri berkenaan. We also have the authority to regulate oil distribution, gas distribution. Gas distribution is now in the hands of Sarawak. Makna dia, kalau kita nak distribute gas, it is in the hands of Sarawak government. And we know very well that 60% of gas reserve in Malaysia is in our waters. And that is why we must have that particular authority. And over a period of 5 years, the local company, Petros, will be a major player in this industry. Meaning, kalau kita major player, termasuk kita export, kita impose 5% sales tax. That is another authority that we have. Bercakap dalam sidang media selepas itu, Ketua Menteri memberitahu menyedari bahawa hidrogen akan menjadi tenaga masa depan. Sarawak berada di landasan yang betul untuk membina stesen mengisi minyak pelbagai bahan api kedua dan berpotensi menjadi sebuah negeri yang kaya dengan sumber tenaga. Why we do this? Because now we feel that we got the strength to do it. Dari sudut undang-undang dan juga dari sudut regulatory daripada gas dan juga hasil minyak kita, selain daripada tenaga yang ada pada kita. Yang sekali lagi, satu lagi perkara saya nak kongsi dengan kita, dalam kita pun tenaga yang kita keluar, kalau satu tasik dam kita keluar hidroelektrik nombor 1 through turbine. Nombor 2, kita boleh mengeluarkan tenaga melalui floating solar. Di solar yang terapung yang mengeluarkan energi. Nombor 3, hidrogen. 3 dari satu tempat. Jadi we are going to be energy rich state. Dalam program berasingan, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak terus menyediakan perumahan mampu milik kepada golongan B40 dan M40 di negeri ini untuk memiliki kediaman sendiri.
Jelas beliau terbaru, kerajaan negeri menyediakan sebanyak 486 unit rumah pangsa puri dengan kemudahan Dewan Serbaguna serta pos kawalan sekuriti yang dilaksanakan oleh Leon Development. Beliau berkata demikian semasa majlis pecah tanah rumah mampu milik Seri Pertiwi Projek Eden Parade di Jalan Batu Kawah di sini pada Selasa. Tambah beliau, projek tersebut juga merangkumi 312 unit rumah 3 tingkat untuk fasa pertama yang bakal siap pada penghujung 2023. Dalam program sama, beliau turut menyaksikan sumbangan daripada pengerusi Leon Development, Datuk Tan Goek Ki kepada Sarawak Heart Foundation sebanyak RM100,000 dan RM50,000 kepada Sarawak Children Cancer Society. Berita seterusnya, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati telah menyumbangkan cek bernilai RM5,000 setiap satu kepada 4 lembaga kebajikan anak-anak yatim Sarawak Peryatim pada Selasa. Antara peryatim yang menerima sumbangan tersebut ialah peryatim bagi bahagian Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Presiden Sabati yang juga isteri kepada Ketua Menteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Cek-cek berkenaan diserahkan kepada Bendahari Peryatim Kuching, Kipli Rosli yang turut ditemani Ahli Lembaga Peryatim Nur Aisyah Tan Abdullah serta Pengurus Kewangan Peryatim Siti Hatijah Abang Sebit. Turut disumbangkan ialah peralatan peribadi untuk pencegahan COVID-19 seperti pelitup muka, cecair sanitasi tangan serta vitamin C untuk kegunaan anak-anak di Peryatim Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Kipli Rosli ketika ditemu bual media pula menyatakan terima kasih kepada Sabati di atas sumbangan tersebut dan berharap agar ia dapat digunakan sebaiknya oleh anak-anak yatim. Dengan kesempatan itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Sri Datuk Amar Jumaani atas sumbangan yang baru diterima tadi. Jadi mudah-mudahan sumbangan itu akan digunakan dengan sepenuhnya dan untuk kebajikan anak-anak yatim lah. Turut hadir menjayakan program Naib Presiden Sabati Datuk Doren Mayang Ugah, Setiausaha Kehormat Datuk Dr. Zaliha Christine Abdullah, Bendahari Kehormat Datin Siti Syargayah Ahmad Zaidin dan Ahli Esko Datin Nora Ashikin Ibrahim. Berita berikutnya, pihak kerajaan melalui Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA bakal membangunkan Metading Service Center sebagai pusat perkhidmatan berpusat yang menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan dan kemudahan awam untuk masyarakat tempatan khususnya di daerah Mukah dan Balingian. Hadir menyaksikan majlis penyerahan surat hak milik tanah Syekh 18 KTN dan surat kelulusan lot kediaman skim pembesaran kampung SPK dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telian ialah Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Aliasan di tapak projek Metading Service Center pada Isnin. Berucap dalam majlis tersebut, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu sokongan antara satu sama lain adalah penting sekali serta terus bersama dengan kerajaan untuk memastikan apa yang telah dirancang ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna serta akan memberi manfaat kepada masyarakat kita sendiri. Kita akan membangunkan kawasan di Matahari. Kawasan di Matahari ini yang dulunya hutan rimba dan kita berhasrat untuk membangunkannya sebagai service center untuk kawasan. Antara komponen projek yang dirancang ialah medan selera, pasar basah dan kering, rumah kedai 2 tingkat, kedai mini 2 tingkat, premis untuk industri cottage, skim pembesaran kampung dan tadika. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah turut menyerahkan surat kelulusan lot kediaman SPK kepada 124 orang penerima dan berharap agar penerima menggunakan tanah ini untuk diusahakan atau dibangunkan bagi menjadikan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat setempat.
Turut hadir Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Datuk Muhammad Naruddin Majais, Residen Bahagian Muka Hamdiah Bakir, mantan Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi dan mantan Adun Talian Yusip Nosh Balo. Sementara itu, Felcra Berhad bercadang membuka kilang baja sawit di Sarawak bagi mengurangkan harga baja yang berlipat kali ganda di negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah, cadangan ini sedang dalam peringkat perbincangan bersama pihak berkepentingan di negeri ini. Tambahnya, dengan adanya kilang baja sawit ini akan mengurangkan harga baja sekaligus mengurangkan kos operasi dalam penanaman kelapa sawit. InsyaAllah kita melihat perkara ini tentang kemungkinan kita akan membuka kilang di Sarawak. Memang saya pernah menjumpai ini untuk membantu menurunkan harga baja. Harga baja itu sendiri tak mahal, tetapi disebabkan oleh cost of transportation. Nah, di sini ini yang menyebabkannya harga dia berlipat-lipat jadinya. Tapi insyaAllah ini akan dibuat. InsyaAllah akan dibuat. Mereka telah pun berbincang dengan beberapa pihak di negeri kita untuk melihat bagaimana nak menggunakan kilang. Ini joint venture untuk memastikan harga baja dapat diturunkan. InsyaAllah mudah-mudahan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Kesyukuran peserta Felcra Berhad kawasan Miri di Pekan Berkenu pada Ahad. Sementara itu, dalam ucapannya, Datuk Hasbi berkata Felcra Berhad telah membangunkan seluas 47,731 hektar dengan tanaman sawit yang diusahakan 20,307 orang peserta PNP di seluruh Sarawak termasuk peserta ladang rakyat dan ladang sejahtera. Katanya pada tahun 2020 peserta-peserta tersebut telah menerima melebihi 13 juta ringgit agihan keuntungan. Manakala ujarnya bagi tahun 2021 untuk perolehan agihan keuntungan interim 1 dan 2 tahun 2021, Felcra Berhad telah dapat mengagihkan sejumlah 3.1 juta ringgit kepada peserta-peserta di projek-projek berhasil di 5 kawasan. Pada majlis itu telah disampaikan sumbangan prihatin keluarga Felcra kepada 100 orang yang terdiri daripada ibu tunggal dan warga emas. Sumbangan Risda Prihatin Pekebun Kecil Makmur kepada 50 orang dan peralatan persekolahan pelajar kepada 100 orang pelajar di kawasan Berkenu. Manakala di Oya, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah meluangkan masa mengadakan lawatan santai ke Pekan Sabtu Oya. Semasa lawatan, beliau memanfaatkan peluang dengan bertanyakan khabar dan bermesra dengan para pengunjung dan peniaga di pekan itu. Melalui lawatan itu, beliau juga dapat melihat sambutan pengunjung yang datang dari dalam dan luar kawasan Oya ke kawasan itu. Sejurus selepas itu, Datuk Seri Fatimah menyempurnakan penyampaian cek projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak dan projek kecil luar bandar PPRMS MRP Fasa 2 bagi tahun 2021 bertempat di Kampung Bum Oya. Cek yang diserahkan kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK akan memanfaatkan sebanyak 42 rumah penduduk kurang berkemampuan dan miskin. Dalam program berasingan di Pusat Khidmat Dalat, Datuk Seri Fatimah telah menyampaikan bantuan Yayasan Pendidikan N56 Dalat kepada 14 penerima untuk melanjutkan pengajian. Seramai 9 penerima bakal melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan 5 di peringkat ijazah di Sabah, Semenanjung dan Sarawak. Bantuan tersebut diberi secara one-off kepada pelajar dalam Tun Dalat bagi membantu meringankan beban keluarga pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan dari Dewan Rakyat, projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Sarawak diteruskan di dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi menangani bencana banjir di kawasan Bandaraya Kuching dan Kota Samarahan. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, PLSB Sungai Sarawak telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 dengan kos projek
berjumlah 150 juta ringgit. Ujarnya di dalam RMK12, projek tersebut merangkumi 9 kawasan di Bandaraya Kuching dan Kota Semarahan seperti berikut. Beliau berkata demikian semasa sidang Dewan Rakyat pada Isnin. Terdahulu, Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan status pelaksanaan rancangan tebatan banjir di Kota Semarahan. Dalam perkara itu, Datuk Tuan Ibrahim turut menjelaskan PLSB Sungai Sarawak pada masa ini masih di peringkat interim, reka bentuk terperinci dan draft akhir reka bentuk terperinci yang dijadualkan dikemukakan pada Disember 2021. Jelas beliau, jagaan tender bagi PLSB Sungai Sarawak ini ialah pada suku pertama tahun 2022 dengan tempoh pembinaan fizikal adalah 4 tahun. Seterusnya, Kementerian Alam Sekitar dan Air akan melaksanakan projek pengawalan hakisan pantai di Pantai Kampung Bungai Berkendu menerusi Rolling Plan 3 RP3 Rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Menterinya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, projek yang dianggarkan menelan kos 12 juta ringgit tersebut melibatkan 3 kerja utama. Ini termasuk kerja-kerja ukur dan penyiasatan tapak, reka bentuk dan pemantauan dan pembinaan lapis lindung batu sepanjang 1.5 km. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan lisan Ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni di Dewan Rakyat pada Isnin. Terdahulu, Lukan Isman mengemukakan soalan berkaitan isu hakisan pantai di kawasan pesisir pantai Sarawak, terutamanya di Pantai Parlimen Sibuti. Datuk Tuan Ibrahim turut menambah, berdasarkan rekod Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, hakisan serius iaitu pada tahap kategori 1 dikesan berlaku di Kampung Bungai. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh ditapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas Channel di YouTube. Kerap basuh tangan menggunakan air dan hand sanitizer dengan cara yang betul bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Salam Lukas.